Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberikan kita salam pada malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ahlan bil jami'. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersiaran lagi secara langsung daripada Facebook Global Ihsan, dan juga kita bersiaran di live IG, yang mana setiap daripada hari Rabu kita akan bersiaran pada pukul 9 malam, yang mana pada siri kali ini kita memperkatakan tentang kisah para anbiya, para nabi dan para rasul bersama dengan kaum mereka. Jadi pada siri yang lepas kita telah berkongsi tentang kisah Nabi Ibrahim AS part 2, dan kita telah menghabiskan kisah Nabi Ibrahim AS pada minggu yang lepas. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung kembali kuliah kita dengan kisah Nabi yang seterusnya. Waalaikumsalam ya Syekh Iman. Kaif halak ya Iman? Baik, jadi insya-Allah kisah Nabi yang kita akan kongsikan pada malam ini adalah kisah Nabi Shu'aib alaihi salam dan kaumnya, iaitu Madian. Yang mana pertama sekali Allah Azza wa Jalla ada menceritakan tentang kisah Nabi Shu'aib ini di dalam surah Al-A'raf, dan surah-surah yang lain. Antaranya Allah Azza wa Jalla sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Demikian Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam suratul A'raf tentang kisah Madian, yang mana insya-Allah kita akan cuba untuk nak kupas ayat-ayat yang kita bacakan tadi sebentar sahaja lagi, dan Allah Azza juga menyebut kisah tentang Madian ini dalam beberapa surah yang lain, tetapi insya-Allah kita akan sentuh tentang ayat-ayat tersebut pada tempatnya insya-Allah. Baik, pertama sekali Allah Azza wa Jalla ada berfirman juga di dalam suratul Hijr, setelah Allah menyebutkan tentang kisah kaum Lut, yang mana maksudnya dan sesungguhnya adalah penduduk Ad-Aikah itu benar-benar dalam keadaan kaum yang zalim, maka kami binasakan mereka, dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. Jadi siapakah itu kaum Madian? Kaum Madian ni adalah kaum kepada Nabi Shu'aib, dan bila mereka hidup pada masa mana? Sebab sebelum ini kita dah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam.
Dan kita juga cuba untuk nak berkongsi cerita-cerita para anbiya ni mengikut turutan mereka. Permulaan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian kita masuk kepada Nabi Idris, kemudian kita masuk kepada Nabi Nuh, kemudian kita masuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita nak tahu selepas Nabi Ibrahim ni, of course anak-anak dia lah, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq, dan kemudian anak saudara kepada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, yang mana kisah Nabi Lut juga telah kita sentuh sedikit sebanyak pada siri yang lepas. Jadi kisah Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Shu'aib ini sebenarnya berlaku tidak berapa jauh dia punya waktu dia, maksudnya dia berlaku dalam masa yang dekat. Jadi penduduk Madian ni adalah satu kaum Arab yang tinggal di kota yang bernama Madian. Dan kota tersebut terletak di daerah Ma'an di hujung belah Syam yang kita kata berdekatan dengan Laut Mati ataupun berdekatan dengan kota yang didiami oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Cuma mereka ini muncul selepas daripada kaum Nabi Lut. Maksudnya Nabi Shu'aib ni diutuskan selepas daripada kaum Nabi Lut. Tetapi kampung Madian itu sendiri tidak berapa jauh daripada tempat kaum Nabi Lut yang telah dimusnahkan. Yang mana ni semua dulu terletak di bumi Syam. Madian ni, macam mana diambil nama kaum Madian? Madian ni adalah satu kabilah yang terdiri daripada keturunan Madin bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Jadi dikatakan salah satu daripada anak Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Madian. Ini salah satu apa yang diperkatakanlah. Tetapi ada juga pendapat para ulama yang lain yang menyebut bahawa dia Madian ni adalah anak kepada Mikyal bin Yasjan. Yang mana ini merupakan pandangan Ibnu Ishaq rahimahullah. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Nabi Shu'aib alaihissalam keturunannya adalah Shu'aib bin Yasjan bin Lawi bin Ya'qub. Dan sama ulama nasab yang lain menyebut bahawa Shu'aib bin Nuwaib bin Aifa bin Madian bin Ibrahim. Sebahagian ulama menyebut Shu'aib bin Dhaifur bin Aifa bin Thabit bin Madian bin Ibrahim. Dan adalah pelbagai persisihan lagi para sejarawan Islam dalam menyebut nasab Nabi Shu'aib alaihissalam. Apapun, Madian ini kebanyakan para nasabun menyebut dia adalah merupakan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kaumnya dinamakan sebagai kaum Madian. Ibnu Asakir rahmatullahi alaih menyebut bahawa sebahagian ulama mengatakan bahawa ibu ataupun nenek nenek dia adalah puteri kepada Nabi Lut alaihissalam, yang mana termasuk dalam kalangan orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan ikut sama berhijrah ke Damaskus. Dan sebahagian riwayat menyebutkan juga Shu'aib dan juga ada seorang lagi yang dipanggil sebagai Mulghan, termasuk orang-orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim ketika ia dibakar dengan api. Dan mereka berdua ni ikut berhijrah bersama dengan Nabi Ibrahim pergi ke Syam. Dan kemudian dinikahkan dengan puteri Nabi Lut alaihissalam. Ini antara pendapat Ibnu Qutaybah rahmatullahi alaih. Tetapi dalam perbahasan ini masih lagi diperselisihkan tentang kebenarannya, wallahu ta'ala a'lam. Dalam kitab Al-Isti'ab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar, masih dia menyebut tentang biografi Salamah bin Sa'ad Al-Anazi. Dia kata dia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa dia masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, Nabi kata sebaik-baik bani adalah Bani Unazah. Mereka ini telah diberontak, mereka membela kaum Shu'aib dan orang-orang alim daripada kalangan Nabi Musa.
So ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, tetapi sanadnya ada yang dhaif. Kalaulah hadis itu adalah hadis yang sahih sekalipun, yang menunjukkan bahawa Nabi Shu'aib adalah antara daripada kalangan kaum kerabat Nabi Musa, dan ia berasal daripada kabilah Arab yang bernama Unazah. Mereka bukanlah berasal daripada Unazah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sebab jarak antara keduanya sebenarnya sangat-sangat panjang. Wallahu ta'ala alam. Tetapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya berkaitan dengan kisah para nabi dan para rasul, Nabi SAW pernah bersabda, ada 4 nabi dari bangsa Arab, iaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita telah sebutkan sebelum ini. Sebahagian juga para ulama salaf menggelarkan ataupun memanggil Nabi Shu'aib alaihi salam dengan panggilan Khatibul Anbiya. Khatibul Anbiya. Apa maksud khatib? Khatib ini is someone yang is very good in speaking. Maksudnya someone yang fasih, someone yang pandai bercakap. Khatib. Khatib. Sebab tu kita panggil kita punya orang yang menyampaikan khutbah ni sebagai khatib. Walaupun mungkin khatib-khatib yang dilantik itu tak semua yang pandai bercakap, mungkin ada yang buatkan kita selalu tidur, tetapi khatib ini adalah istilah satu gelaran biasanya dipanggil kepada orang-orang yang pandai bercakap. Jadi Nabi Shu'aib AS dipanggil sebagai Khatibul Anbiya sebab dia adalah seorang Nabi yang fasih, seorang Nabi yang susun kata, atur katanya itu very nice, especially bila mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan dalam riwayat Ibnu Ishaq ada menyebutkan bahawa apabila Nabi SAW disebut nama Nabi Shu'aib AS, maka baginda akan mengatakan dialah Khatibul Anbiya. Maksudnya dia adalah orang yang fasih, yang tera bercakap daripada kalangan para nabi. Baik, kaum Madian adalah orang-orang yang kafir, yang selalu dia punya sifat dia ni suka merompak, dia suka menakut-nakutkan orang yang lalu dalam perjalanan, dan mereka ini menyembah Aikah. Aikah ni adalah sebatang pohon yang diorang sembah lah. Ada satu pokok, dan pokok special lah, yang mana ini satu kesyirikan yang sangat jelas lah. So diorang ni suka merompak, diorang suka menakut-nakutkan orang yang lalu lalang, dan mereka ini juga suka tipu di dalam perniagaan ataupun di dalam muamalat mereka. Which is kalau dulu ada timbangan, which is timbangan tu ialah mereka ini akan cuba untuk nak tipu lah. Macam orang kata zaman sekarang pun wujud kan kat pasar-pasar tu, kadang-kadang dia diberatkan timbangan ni, dikurangkan untuk nak mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi mereka ini juga terkenal sebagai kaum yang suka menipu. Maka Allah Azza wa Jal utuskan seorang lelaki daripada kalangan kaum mereka sendiri, iaitu kabilah Madian ini, Nabi Shu'aib AS, untuk nak menyeru mereka supaya beribadah kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Bila kita sudah beriman kepada Allah dan kita taat kepada Allah, maka insya-Allah perbuatan-perbuatan yang keji tersebut dapat kita tinggalkan. Sama ada merompak, suka takut-takutkan orang, ataupun suka tipu di dalam muamalat. Ini semua apa yang Nabi SAW, even dalam semua agama sendiri pun melarang perkara tersebut. Kemudian dalam suratul A'raf,
Dalam ada sebuah surah yang Allah Azza wa Jal firmankan di dalam Al-Quran, Allah kata, dan janganlah wala taq'udu bi kulli siratin. Allah kata janganlah kamu duduk di pertengahan jalan untuk nak menakut-nakutkan, untuk nak menghalang orang daripada beriman kepada Allah, beriman daripada jalan Allah. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu ini dalam keadaan yang sedikit, lalu Allah memperbanyakkan kamu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan. Yang mana ini adalah satu bukti yang jelas yang menunjukkan apa yang Nabi Syuaib alaihi salam diutuskan kepada kaumnya. Dan bukti tersebut sebenarnya adalah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Syuaib alaihi salam, yang mana Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam sebuah surah yang lain. Allah kata, maksudnya Allah kata, ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wala tabkhasun nas asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang mana Nabi Syuaib alaihi salam diperintahkan kepada kaumnya untuk nak berlaku adil. Nabi Syuaib melarang kaumnya daripada berlaku zalim, tipu dan seumpamanya. Diperingatkan kepada kaumnya, wahai kaum, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, sesekali tiada Tuhan bagimu selain daripadanya. Kan Nabi Syuaib kata lagi, dah datang kepada kamu bukti yang jelas bahawa Allah itu adalah Tuhanmu. Nabi Syuaib pesan kepada mereka supaya timbang dengan elok, jangan ada cheating di dalamnya. Dan kemudian Nabi Syuaib ingatkan, itu lebih baik jika betul-betul kamu orang yang beriman. Janganlah kamu halang orang-orang yang beriman daripada jalan Allah. Kamu takut-takutkan orang. Itu semua antara peringatan yang Nabi Syuaib alaihi salam telah sampaikan kepada kaumnya, yang mana Allah telah menceritakan dia di dalam suratul A'raf. Iaitu Nabi Syuaib macam nak kata kepada kaumnya, kamu ni semua suka mengancam orang. Kamu mengancam orang untuk nak rampas harta-harta mereka. Kamu takutkan orang yang sedang berjalan. Dan Al-Imam As-Suddi rahmatullahi alaih diriwayatkan daripada beberapa para sahabat tentang tafsiran ayat wala taq'udu bi kulli siratin tu'idun. Janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan tujuan untuk nak menakut-nakutkan orang yang lalu lalang, sebab ke kaum Madian ni biasanya diorang ni akan pau, diorang ni macam gangster. Dia akan ambil 1/10 daripada harta benda orang yang lalu di jalan tersebut. Macam dia ambil cukai, which is cukai ni adalah benda yang datang daripada pihak yang berautoriti, tetapi mereka ini seolah-olah merompak secara tak langsung. Dia kena bayar duit perlindungan lah, kira gitu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga ada menyebut bahawa kaum Madian ni adalah kaum yang selalu merompak. Mereka ini biasanya akan duduk tunggu dekat jalan-jalan utama, dan mereka akan ambil harta orang yang lalu lalang. 1/10 daripada harta benda yang dibawa, diorang ni lah yang start dengan perbuatan-perbuatan yang terkutuk ni. Dan bila Allah sebut wa tasudduna an sabilillahi man amana wa tabghunaha iwaja, dan kamu juga duduk halang jalan-jalan orang yang beriman, dan kamu inginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Maksudnya Nabi Syuaib alaihi salam dilarang, dia larang kaumnya ni daripada merompak untuk nak mencari keduniaan duniawi semata-mata. Dan kemudian bila Allah Azza wa Jalla sebut jangan kamu duduk, maksudnya jangan kamu nak cuba nak menakut-nakutkan orang, ayat yang kita baca tadi, maksud Nabi Syuaib juga mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah telah berikan kepada mereka sebelumnya.
dan dia mengingatkan juga tentang azab Allah yang akan menimpa mereka sekiranya mereka menentang petunjuk tersebut. So, macam mana yang diungkapkan oleh Nabi Syuaib AS kepada mereka dalam sebuah kisah lain, ya Allah Azza wa Jal ada berfirman, Allah kata dalam ayat tu kata, dan wa ila madyana akhahum syuaiban, dan kami utuskan penduduk Madian, kami utuskan Syuaib itu daripada kalangan saudara mereka. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaum aku, sembahlah Allah dan jangan sesekali kamu sembah selain daripada dia, hanya Allah Tuhan bagi kamu. Dengan wala Nabi Syuaib kata wala tanqusul mikyala wal mizan, dan janganlah kamu cuba untuk nak mengurangi timbangan kamu. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, iaitu azab hari kiamat. Maksudnya jangan kamu buat lagi perbuatan tersebut, jangan kamu teruskan. Kalau tak, maka Allah Azza wa Jal akan menghapuskan, akan menarik barakah daripada harta benda yang kalian miliki, sehingga Allah akan menjadikan kalian fakir, dan Allah akan menimpakan kepada kamu satu musibah balasan yang berat. Azab yang lebih dahsyat adalah azab di akhirat. Dan sesiapa yang ditimpa akan semua ini, maka sesungguhnya dia seorang yang sangat rugi. Tetapi pada permulaan, Nabi Syuaib AS melarang mereka untuk nak cuba culas. Bila Nabi Syuaib cuba untuk nak memperingatkan kaumnya tentang apa yang telah kita sebutkan tersebut, kemudian Nabi Syuaib pun nasihat lagi. Nabi Syuaib dinasihatkan lagi. Nabi kata, ya qaum auful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafidh. Wahai kaumku, cukupkanlah timbangan kamu dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia dengan akan hak-hak mereka. Dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi ini dengan membuat kerosakan. Keuntungan daripada Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga di atas diri kamu. Baqiyatullahi khairul lakum, yang mana Imam Ibn Abbas dan juga Hasanul Basri, dia kata maksud dia adalah rezeki Allah Ta'ala yang diberikan kepada kalian itu lebih baik daripada mengambil harta benda orang lain. Of course, apa yang telah Allah kurniakan kepada kita, barakah yang Allah berikan kepada kita. Yang lebih penting iaitu apa yang Allah sediakan di akhirat nanti, itu semua adalah lebih baik dan lebih kekal. Dalam Al-Quran pun sebut, waladdarul akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya tempat di akhirat itu adalah yang lebih baik dan juga lebih kekal. And Ibn Jarir pun sebut, maksudnya keuntungan yang barakah itu lebih baik daripada keuntungan yang menipu. Ada orang yang dalam perniagaan dia cuba untuk nak menipu supaya dia boleh dapat keuntungan yang lebih. Dia fikir bila dia dapat keuntungan yang lebih, dia dapat ambil hak orang lain, maka dia akan hidup senang, dia akan hidup dalam kekayaan. Tapi sebenarnya dia salah. Sebab apa-apa keuntungan yang kita dapat tetapi tak ada barakah, maka mesti akan ada problem, mesti Allah akan timpakan. Bila barakah tak ada dalam diri kita, tak ada kebaikan. Sometimes walaupun kita tengok maybe dalam akaun kita ada berjuta-juta sekalipun, tetapi kalau tak ada barakah, dia akan rasa macam it's nothing, dan benda tersebut akan hilang, berlalu begitu sahaja dengan ujian bertimpa-timpa. Jadi kemudian Allah Azza wa Jal sebut lagi, Allah kata qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Tidak sama yang buruk itu dengan yang baik.
Maksudnya pendapatan yang kotor itu tak sama dengan pendapatan yang bersih. Walaupun banyaknya yang buruk itu, maksudnya walaupun kamu tertarik hati dengan pendapatan yang kotor itu, kamu lihat, kamu rasa tertarik, kamu nak. Tapi Allah kata, bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Iaitu, walaupun perolehan yang bersih itu sikit, tetapi yang halal itu lebih baik bagi kita daripada benda yang haram, walaupun yang haram itu banyak. Sebab macam kita kata tadi, barakah itu pada yang sedikit dia akan memperbanyakkan kebaikan dan hasilnya. So termasuk benda-benda yang haram seperti riba, walaupun kita rasa dia memberi keuntungan kepada kita, tetapi Allah Azza wa Jal murka. Even dalam ayat Allah Azza wa Jal sebut lagi, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan bersedekah. Maksudnya Allah, hasil-hasil yang kita dapat daripada riba tu Allah akan hapuskan. Dia tak akan memberikan manfaat kepada kita di akhirat sikit pun. Dan bila Allah suburkan sedekah, maksudnya Allah akan jadikan pahala daripada bersedekah itu satu pelaburan yang akan bertambah di akhirat nanti. Even Nabi SAW pernah sebut, ada hadis, walaupun kamu bersedekah dengan sedikit daripada kurma, tetapi Allah jaga benda tersebut. Macam mana kamu jaga kenderaan yang kamu sayang? Maksudnya kalau dalam hadis tu dia guna perkataan kamu menjaga anak kuda kan. Sebab bagi orang Arab dulu nak jaga anak kuda ni adalah kenderaan yang paling kita sayang. So kita akan jaga dia elok-elok, kita akan bersihkan dia, kita akan bagi dia makanan yang terbaik. Macam kalau konteks zaman sekarang ni, kenderaan kita lah. Kalau kita ada kereta baru, kita jaga, kita lap, kita sayang sangat. So Allah akan jaga kita punya sedekah itu begitu sehinggalah tiba-tiba hasilnya itu bertambah yang tak dapat nak kita bayangkan. Dan Nabi SAW sebut juga dalam sebuah hadis, Nabi kata, innar riba wa in kathura fa inna masirahu ila qul. Nabi SAW kata, sesungguhnya riba walaupun banyak jumlahnya, hasilnya banyak, tetapi dia akan berakhir, dia akan pergi jua, destinasi dia akan jadi sedikit. Jadi kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat penting untuk nak kita faham, Nabi kata, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Nabi SAW kata, seorang peniaga, penjual ataupun pembeli yang berlaku jujur dalam transaksi mereka, maka mereka akan mendapat barakah daripada jual beli mereka. Tetapi jika mereka berbohong, mereka cuba untuk nak menutup, nak cover benda-benda yang sepatutnya mereka jelaskan dalam transaksi itu, tetapi mereka tutup supaya mereka dapat keuntungan yang lebih, maka Nabi kata barakah jual beli tersebut akan tercabut daripada mereka. Maksudnya keuntungan yang halal itu barakah walaupun sikit, sedangkan keuntungan yang haram itu tidak akan memberikan keuntungan walaupun banyak jumlahnya. Sebab tu Nabi Allah Syuaib alaihi salam dia kata, baqiyatullahi khairul lakum. Sisa keuntungan daripada Allah adalah lebih baik bagi kamu jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi Syuaib bila dikata kat kaumnya, wama ana alaikum bihafiz, aku ini bukan penjaga kamu. Maksudnya, I have to say what I say, but I cannot protect you. If Allah nak berikan azab, maka aku tak akan boleh untuk nak jaga kamu lagi. So kerjakanlah apa yang telah aku perintahkan kepada kalian semata-mata untuk nak mengharap keredaan Allah, dan pahala Allah itu daripada Allah, bukan daripada aku. Kemudian kaum Madian ni dijawab balik dengan angkuh, dia kata,
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Wahai Shu'aib, apakah agama kamu ini menyuruh kamu agar kami meninggalkan sembahan bapa-bapa kami ataupun melarang kami daripada buat apa yang kami nak dengan harta-harta kami? Sesungguhnya kamu adalah seorang yang sangat baik sangatlah, kamu ni berakal. Maksudnya di-blame kamu lah, maksudnya kamu ni nerd sangatlah, kamu ni bagus sangatlah, pandai, bijak, bagus, you are clever. So itu kaum Madian, dia perolokkan Nabi Shu'aib dengan dicemuh Nabi Shu'aib, diremehkan. Dia kata, kamu solat, kamu perintahkan kami supaya menyembah Allah ini, kamu larang kami untuk nak dapatkan keuntungan kami dengan cara yang kami suka macam ni, kan? Kamu ni bagus, bijak sungguh, baiklah sangat. Itu apa yang maksudnya kaum Nabi Shu'aib katakan kepada mereka. Kemudian Nabi Shu'aib alaihi salam, dia kata kepada kaumnya, قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Wahai kaumku, macam mana kamu rasa kalau aku ada bukti yang nyata daripada Tuhanku dan aku juga dianugerahkan olehnya rezeki yang baik, patutkah aku menyalahi perintahnya? Allah dah bagi aku segala-galanya. Should aku ini melawan Allah Azza wa Jal? Aku tidak berkehendak untuk nak menyelisihi kamu. Apa yang aku larang, aku tidak maksudkan kecuali mendatangkan kebaikan. Selama aku masih lagi mampu dan tiada taufik bagi aku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan kepada Allah lah aku berserah. So ini satu perkataan yang very lemah lembut yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib alaihi salam kepada mereka. Sekaligus dia adalah satu dakwah yang menyampaikan mesej yang clear tetapi penuh dengan kelembutan. Bila Nabi Shu'aib kata kepada kaumnya, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, wahai kaumku, kalaulah aku ada bukti yang nyata daripada Tuhanku. Maksudnya Allah, dalil yang jelas bahawa Allah telah menghantar aku kepada kamu sebagai Rasul. Dan Allah juga telah memberikan rezeki yang baik kepada aku. Allah telah melantik aku menjadi seorang Nabi, sebagai seorang Rasul. Itu rezeki yang paling besar sekali. Kenapa kalian tak mau nak faham? Macam mana aku nak cuba fahamkan kalian? Ini juga kalau kita perasan, juga adalah apa yang telah diungkapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Maksudnya aku tidaklah aku ni nak perintahkan kepada satu urusan melainkan aku adalah orang yang first kali akan melakukannya. Dan bila aku larang sesuatu, maka aku adalah orang yang pertama sekali akan meninggalkan dia. So ini adalah satu sifat yang sangat-sangat terpuji. Kita kata leading by example. Maksudnya apa yang kita kata tu, kitalah yang pertama sekali kita akan cuba untuk nak amalkan. Bukan macam mana sikap-sikap sebilangan ataupun sikap-sikap ramai daripada kalangan Bani Israel. Yang mana Bani Israel ni, Allah Azza wa Jal telah blame mereka. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Wahai Bani Israel,
Kenapa kamu suruh orang untuk nak buat baik tetapi kamu sendiri terlupa, kamu sendiri abaikan kewajipan kamu. Padahal kamu orang yang membaca kitab, iaitu kitab Taurat mereka. Tidakkah kamu berfikir? Dan tentang perkara ini juga Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata, yu'ta birrajul fayulqa finnar. Maksudnya akan, dalam sebuah hadis Nabi kata, akan ada seorang yang dibawa lalu dilempar ke dalam api neraka sampai isi perut dia terburai. Kemudian dengan tali perut tu, dia berputar-putar keliling neraka. Macam mana kalau kita tengok dulu kedai yang bekerja dekat penggilingan air ni, dia nak tolak air tu kan, dia ada tali, kemudian dia akan pusing gitu untuk nak bagi macam mesin tu boleh pump air tu kan. Macam tu keadaan manusia, macam mana kedai tu, dia akan pegang tali perut dia tu terheret-heret sambil dia pusing-pusing neraka ni, sampai para penghuni neraka pun ngeri tengok tu. Dia kata, wahai fulan, apa hal dengan kau? Apa yang telah kamu lakukan dekat dunia dulu sampai sekarang kamu diazab dengan sedemikian rupa? Bukankah kamu dulu orang yang kami tahu yang selalu nak bagi nasihat pada orang, selalu suruh orang buat benda yang baik, tinggalkan benda-benda yang mungkar? Dan orang tersebut jawab, betul. Dulu aku banyak suruh orang buat macam-macam benda yang baik, tapi aku tak buat. Aku banyak larang orang tetapi aku tidak lakukan. Maka itu adalah balasan bagi orang-orang yang tahu bercakap tetapi dia tidak tahu untuk nak beramal. So ini sifat-sifat orang yang menyelisihi sifat para anbiya, yang mana para anbiya ni adalah orang yang pertama sekali akan bekerja. Tengok sifat Nabi Syuaib. Apa yang dikata kepada kaumnya, dia adalah orang yang pertama sekali akan buat. Apa yang dilarang kaumnya, dia adalah orang yang pertama sekali dia akan tinggalkan. Kemudian dia kata lagi berdasarkan firman Allah, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maksudnya dalam apa jua kita lakukan, bila mana kita berdakwah, at the end of the day kita kena berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Kita tak payah bersedih jika kaum kita, masyarakat kita, manusia yang kita sampaikan seruan itu tidak menerima dakwah kita. Jangan sedih. Sebab itu adalah nature para anbiya. Suka untuk nak saya katakan. Dakwah ni, kalau tak ada orang yang benci kita, tak ada orang yang anti kita, dia tak manis. Senang cerita, tak lengkap dakwah ni. Sebab dakwah ni, mesti kalau kita buat dakwah ni dengan cara yang betul, maka mesti akan ada orang yang akan memusuhi kita. Sedangkan Nabi SAW manusia yang paling baik, tak usah ceritalah. Manusia yang paling lembut tutur bicaranya, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling berakhlak. Sebut any kebaikan Nabi. Tetapi Nabi SAW juga dimusuhi, juga dibenci oleh sesetengah pihak. Kerana apa? Kerana dakwah itu tidak akan lengkap jika tidak disertai dengan an-nahyu 'anil munkar, iaitu kita mencegah daripada kemungkaran. Dakwah ini bukan hanya semata-mata al-amru bil ma'ruf, kita suruh orang buat baik. Kalau kita nak play safe, kalau kita nak cuba orang suka, hanya suka je pada kita, yes, you just do al-amru bil ma'ruf, suruh je orang buat baik. Kan, buat ni, buat itu, buat ini, buat itu, semua yang orang suka, maka orang tak musuh kita. Tetapi dakwah tidak lengkap tanpa separuh lagi an-nahyu 'anil munkar. Separuh orang dia takut untuk nak mencegah kemungkaran. Kenapa? Dia takut orang bash dia, dia takut orang benci dia, dia takut orang musuh dia. Sedangkan itulah dakwah. Tidak boleh. Allah tak sebut dalam Al-Quran ni hanya al-amru bil ma'ruf, tetapi Allah sebut al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
Mesti dia macam kata satu tangan kanan, satu tangan kiri. Mesti kena antara satu. Bila Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Muslim, hadis Tamim ad-Dari, ad-dinun nasihah. Agama itu an-nasihah. Apa maksud an-nasihah? Iaitu something yang suci, yang bersih daripada sebarang kekotoran, penipuan dan sebagainya. Kalau dikatakan sebagai labanun nasih, susu yang nasih, nasah. Maksudnya susu itu telah dibersihkan kotoran-kotoran, telah dibuang, diasingkan buih-buihnya yang mana tak berkenaan dengan susu tersebut. Kalau kita kiaskan dengan dakwah pun sama. Kita dakwah ni, dia tak boleh hanya nak letak susu je. Tetapi mesti dah kena tapis, kena buangkan kekotoran. Itu an-nahyu 'anil munkar tu. Benda-benda yang tak elok ni kita buang, kita asingkan. Itulah agama. Kalau tidak, maka tidak akan lengkap agama ni. That's why ada sebahagian orang dia suka buat perbandingan, which is perbandingan ni saya tak setuju. Bila ada yang kata, tengok ustaz tu bagus je, dia tak cakap benda-benda yang mendatangkan kecaman masyarakat. Semua orang sayang dia, dia bagus dia cakap. Sebab apa? Dia salah faham. Orang yang buat kenyataan perbandingan ni, dia salah faham maksud dakwah. Dakwah ni bukan untuk nak mendapatkan keredaan manusia. Bukan untuk nak bagi orang puji kita, orang kasih sayang kita sahaja. Tetapi dakwah ini adalah untuk nak menyampaikan mesej kebenaran. Para anbiya, tengok Nabi Syuaib, tengok nabi-nabi yang telah kita sampaikan kisah-kisah mereka ni. Ada mereka ni nak main play safe, nak bagi kaum dia suka pada dia. Tak ada. Apa yang dia buat adalah mesej tu dia sampaikan. Ya, mesej kebenaran yang hak tu kita kena sampai. Tetapi bagaimana? Dengan sebaik-baik uslub. Macam mana yang Allah kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maksudnya everything, cara kita nak menyeru manusia berdakwah kepada jalan Allah dengan cara yang berhikmah, dengan cara yang mana diskusi, peringatan yang sebaik-baik mungkin yang kita boleh dapat. Sekiranya mereka ingkar, maka wama alaika illal balagh. Tak adalah bagi kita ni melainkan untuk nak kita sampaikan semata-mata. That's why dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku telah diperintahkan oleh Allah untuk nak memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Mereka melakukan salat, mereka mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalaulah mereka melakukan perkara tersebut, maka mereka telah terpelihara, darah mereka dilindungi. Tetapi apa kata Nabi SAW akhirnya? Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Yang mana perhitungan mereka pada Allah. Sama ada mereka ini hanya berpura-pura ataupun mereka ini tidak mahu menerima seruan risalah kita, mesej nasihat kita, maka itu kita serahkan urusan mereka ini kepada Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang akan memberikan hidayah, Allah juga lah yang akan memberikan balasan dan perhitungan. Jadi itulah apa yang even dakwah para anbiya pun kita boleh jumpa perkara yang sama. Nabi Syuaib umpanya kata, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepada Allah lah aku bertawakal dan kepada Allah lah aku akan kembali. Ini keyakinan Nabi Syuaib alaihi salam. Walaupun kaum dia benci, kaum dia tak suka dengan apa yang dia bawa. Tetapi Nabi Syuaib ingatkan juga, Allah akan turunkan azab. Allah akan turunkan bencana kepada kalian. Macam mana kamu, kalau kamu pernah dengar kisah-kisah kaum Nabi Nuh, kamu pernah dengar kisah-kisah kaum Nabi Hud, kamu pernah dengar kisah-kisah kaum Nabi Saleh yang sebelum ini telah kita ceritakan. Allah akan turunkan azab yang serupa. Kecuali kalau kita tengok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya umat Muhammad sahaja
yang mana Allah hulkan dulu azabnya, Allah tidak menimpakan azab yang segera di dunia ini sebagaimana Allah telah timpakan kepada kaum-kaum para anbiya yang dulu. Itu apa yang Nabi SAW telah sabdakan. Kemudian bila Allah Azza wa Jalla sebut wama qaumu luqim minkum biba'id, Nabi Syuaib ingatkan kepada kaumnya, jangan kamu lupa kaum Lut. Kamu pernah dengar mereka ini hancur kan? Tempat mereka ni tak jauh je daripada kamu, ataupun tak beza lama pun. Zaman kaum Nabi Lut ni dengan zaman kamu ni, kaum Madian, tak ada begitu lama sangat perbezaan. Mereka telah ditimpa azab, dan kalau kamu ikut apa mereka punya jejak langkah, kamu juga akan mendapat azab yang sama. Jadi even sifat mereka juga, ataupun boleh kata tidak jauh ni, sebahagian ulama mengatakan bahawa sifat kamu, perbuatan kufur kamu, benda-benda jahat yang kamu buat ini taklah begitu jauh karakter dan sifat ini dengan kaum Nabi Lut yang telah dihapuskan. Kemudian Nabi Syuaib digabungkan, kalau kita tengok, antara elemen at-targhib wat-tarhib. Maksudnya elemen untuk nak memberikan ancaman dan memberikan berita yang baik. Bila Nabi Lut alaihi salam sebut di dalam ayat tersebut, inna rabbi rahimun wadud, sesungguhnya Tuhan aku ini maha penyayang lagi maha pengasih. Maksudnya dalam ini dakwah kita, dalam apa-apa pun yang kita lakukan, jangan kita semata-mata always bagi warning tanpa kita bagi harapan. Kalau kita nak didik siapa-siapa, kita nak dakwah siapa-siapa, jangan hanya ceritakan tentang neraka sampai orang putus harap, sampai orang rasa macam diri dia tak selamat. Tetapi balancekan dengan element of pengharapan. Kita kena ingat, jangan kita buat main dengan dosa kita, tetapi pada masa yang sama Allah itu juga maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan sampai tu orang tu terlampau ambil mudah, merasakan bahawa Allah ini maha pengampun lagi maha penyayang, sampaikan dia ambil mudah ringan dosa, dan di kala itu kita perlukan elemen yang akan lebih keras lagi, elemen yang membuatkan mereka akan lebih takut dengan dosa-dosa mereka. Yang mana Nabi SAW umpama pernah beritahu, orang yang beriman ni dia akan rasakan dosa ni, bila dia buat dosa ni dia macam ada satu gunung yang standby nak jatuh atas kepala dia, punya dia takut. Tetapi orang yang kurang imannya, orang-orang yang munafik dan sebagainya, mereka ini dosa ni akan dirasa macam lalat je. Kalau singgah, cuh, halau je. Datang balik, tolak pintu je, tak ada rasa apa-apa. Maka Nabi Syuaib beri peringatan kepada kaum-kaum ni supaya berhenti daripada perbuatan-perbuatan yang keji mereka ini, bertaubat kepada Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Sesiapa yang bertaubat kepada Allah, nescaya dia akan menerima taubat dia, kerana Allah lah yang maha penyayang dan sangat kasihkan hamba-hambanya. Wadud ni daripada kalimah wud. Wadud ni maksud dia sangat maha mencintai. Wadud, sifat yang Nabi SAW suruh cari isteri, pasangan yang bersifat wadud, very lovely. Itu maksudnya, lovely. Wadud itu lovely. Walaupun kita kata selepas daripada hambanya bertaubat, hamba itu pernah melakukan dosa-dosa besar, tetapi Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dan apa kaum Nabi Lut jawab? Kaum Nabi Syuaib ni bila didengar dakwah ngomel-ngomel daripada Nabi Syuaib ni, dijawab balik dengan sarkastik. So kita boleh faham kaum Nabi Syuaib ni dia jenis sarkastik. Dia kata, qalu ya Syuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Oi Syuaib, kita orang tak faham lah apa yang kau kata tu. Benda lah yang kau cakap ni pening kepala, tak faham lah benda. Kami tengok korang ni,
kau ni sebenarnya orang yang lemah daripada kalangan kami. Siapa kau sebenarnya nak cakap benda-benda macam ni dekat kami? Dan ada setengah riwayat daripada Ibnu Abbas dan beberapa kalangan para ulama yang lain, dia kata tak pasti, tetapi ada riwayat yang kata Nabi Syuaib ni sebenarnya adalah orang yang buta. Sampai dia menangis ni disebabkan oleh dia selalu menangis kepada Allah Azza wa Jal, cinta dia, takut kepada Allah Azza wa Jal, menangis sampai mata dia buta. Tetapi Allah kemudiannya telah kembalikan penglihatan ni kepada Nabi Syuaib AS dan berfirman kepada Nabi Syuaib, wahai Syuaib, adakah kamu menangis kerana takut dimasukkan ke dalam neraka, ataupun kamu menangis kerana terlalu rindu untuk nak dimasukkan ke dalam syurga? Nabi Syuaib pun jawab, aku menangis kerana cinta aku kepadamu. Bila aku melihat kepadamu, maka aku tidak peduli apa pun yang berlaku di atas diri aku. Maka Allah pun wahyukan kepada Syuaib, berbahagialah kamu wahai Syuaib. Oleh kerana itu kan aku akan hantar Nabi Musa Al-Kalim. Maksudnya aku akan hantarkan Nabi Musa bin Imran untuk berkhidmat kepadamu. So dalam riwayat Al-Wahidi juga ada menyebut dengan bentuk-bentuk riwayat dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Walaupun hadis tersebut ada dinilai lemah oleh sebahagian daripada para ulama seperti mana Al-Khatibul Baghdadi. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebut lagi, walaula rahtuka larajamnaka wama anta alaina bi'aziz. Kalau tak kerana keluarga kamu, tentulah kami telah merejam kamu, sedangkan kamu bukanlah orang yang berwibawa di sisi kami. Ini kata-kata kufur daripada kaum kaum Madian ini. Dia memula dia kata, kami tak faham apa kau kata. Kau ni membebel banyak. Kau ni siapa? Dan dia kata, kalau tak kerana kau ni daripada kalangan keluarga kami dah belasah lah kami dah belasah kau lah. Dan kemudian Nabi Syuaib balas balik kepada kaum dia. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah. Wahai kaumku, apakah keluarga aku lebih dihormati kamu lebih daripada Allah Azza wa Jal? Kamu consider my family and you not consider your God? Until you see my family is even greater than Allah? وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا. Sedangkan Allah jadikan sesuatu yang terbuang di belakang kalian, iaitu wahai kaumku, sampai Nabi Syuaib kata, buatlah semampu kamu. Kamu nak buat apa, kamu buatlah. Buatlah sesuka hati kamu. Dan kelak kamu akan tahu siapa yang akan ditimpakan azab dan siapa yang berdusta. Tunggu azab Allah dan aku pun akan menunggu bersama kamu. Maksudnya bila Nabi Syuaib dah rasa bahawa kaum dia ni memang tak boleh nak diajar, tak makan cakap dah, maka apa lagi Nabi Syuaib boleh kata? Okay, we'll see siapa yang bersalah dalam hal ni, siapa yang menipu sebenarnya. Aku akan tunggu janji Allah itu pasti dan akan sampai Allah Azza wa Jal untuk menghakimi kalian. Kemudian kata kaum Nabi Syuaib, قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ربنا وسع ربنا كل شيء علما
'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dia kata, kaum dia kata, wahai Syuaib, kami akan halau engkau daripada kampung kami. Kami akan halau orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu, keluar daripada kota kami. You can get out or you can come back to our religion. Dan kemudian Nabi Syuaib pun kata, adakah kamu akan halau kami? Adakah kami mengada-ngadakan kebusuran terhadap pembohongan terhadap Allah? Kami ni, kalau kami kembali kepada agama kamu ni, maksudnya kami inilah yang menipu. Kami akan dapat azab. Dan kami tak akan kembali kepada ajaran nenek moyang kamu ni. Dan pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Kepada Allah lah kami bertawakal. Kemudian Nabi Syuaib berdoa, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Sebab orang-orang kaum Madian ni ditarik, nak tarik balik Nabi Syuaib. Dia kata, diancam, diugut Nabi Syuaib, kalau kamu tak nak kena halau, kamu tak nak kena rampas harta-harta kamu, tak payahlah nak ajak lagi agama kamu ni. Join us, kembali balik. We will give you a chance. Tapi Nabi Syuaib dengan imannya, pasti dia tidak akan jadi dia doa kepada Allah, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Itu dia dah minta azab lah daripada Allah, supaya Allah turunkan balasannya kepada kaum dia. Nabi Syuaib minta supaya Allah hancurkan kaum ni yang ingkar ni. Dan Allah itu tidak menolak doa para rasulnya apabila mereka telah meminta pertolongan daripadanya. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla pun berfirman lagi, terjadilah apa balasan yang Allah telah akan berikan kepada kaum Nabi Syuaib. Fa akhadhathumur rajfah fa asbahu fi darihim jathimin. Kemudian mereka akan ditimpa oleh gempa, maka jadilah mereka ini mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah mereka. Itu dalam suratul A'raf ini Allah sebut bahawa balasan mereka di atas kekufuran mereka ini, tempat mereka ini jadi gempa yang dahsyat, yang mana telah menyebabkan peristiwa itu sebab telah mematikan mereka, telah mencabut nyawa mereka. Binatang-binatang di situ mati bergelimpangan. Mereka juga menjadi mayat-mayat yang tidak bernyawa. Ini satu gempa yang sangat dahsyat. Allah timpakan kepada mereka ini sebagai seksa. Sebab mereka ini telah melakukan perbuatan yang sangat buruk. Mereka mencabar Allah, mereka menghina Nabi Allah, sampai Allah menurunkan gempa yang sangat dahsyat kepada mereka. Dan juga Allah timpakan, maksudnya ada suara yang sangat kuat yang membuatkan mereka ini juga mati sekelip mata. Ini balasan Allah kepada kaum Madian. Dan dalam surah Hud, Allah Ta'ala telah sebut bahawa mereka ini juga ditimpa dengan suara yang kuat sangat. Bila mereka mendengar suara itu, mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan dekat rumah. Tak tahu suara apa, tapi it's very, very a strong voice. Dan benda itu sebab mereka ini telah menghina Nabi Allah, telah mencemooh sarkastik kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Dan dalam surah Asy-Syu'ara, Allah juga sebut mereka ditimpa azab ketika mana mereka dinaungi awan. Mungkin ada asap yang sangat tebal, mungkin satu gempa, mungkin itu adalah awan yang mendung, and itu apa menimpa mereka inilah. Dan kemudian ada juga pandangan daripada kalangan ahli tafsir seperti Qatadah
yang mana mereka menyebut bahawa Ashabul Aikah adalah umat lain, bukan penduduk Madian. Tetapi pandangan ini adalah pandangan yang lebih. Aikah ni tadi kita kata pokok tu kan. Bila kita kata Ashabul Aikah ni penyembah pokok tu lah. Sebab ada ulama kata cerita Ashabul Aikah ni bukan penduduk Madian, tetapi ini pandangan yang dhaif. Yang mana ada dua perkara dalam bab ini. Bila Allah kata bila Allah Azza wa Jalla kata kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum Syuaib. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul ketika Syuaib berkata kepada mereka. So Ashabul Aikah ni adalah kaum Nabi Syuaib. Kemudian mereka, sebab Nabi Syuaib ni diutuskan kepada kaumnya, wa ila madyan akhahum Syuaiba. Yang kedua Allah sebut azab yang menimpa mereka dengan azab yang berupa naungan satu awan yang tebal, sedangkan kaum Nabi Syuaib ditimpakan azab berupa gempa yang dahsyat atau suara yang keras. So sebahagian pandangan mereka ini melihat bahawa ini satu peristiwa yang berbeza. Satu ayat sebut diazab dengan awan yang tebal, satu lagi diazab dengan gempa bumi. Jadi kat sini tidak menjadi dalil tentang perbezaan tersebut kerana salah satu cerita menceritakan tentang separuh daripada azab yang diceritakan. Iaitu boleh jadi gempa dan pada masa yang sama dinaungi oleh awan tebal. Awan tebal tu macam kita kata boleh jadi dia satu bentuk gunung berapi yang telah memuntahkan asap yang sangat-sangat tebal. Boleh jadi itu juga adalah punca kepada gempa bumi yang menurut arahan Allah Azza wa Jal. And kemudian mereka ini mati bergelimpangan. Dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan. Yang mana mereka ini semua dulu mendustakan Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Kemudian setelah tu Nabi Syuaib pun melihat kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah. Nabi Syuaib pun berpaling dari tempat mereka setelah kebinasaan mereka, dan Nabi Syuaib kata, ya qaum laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu nasihat-nasihat amanah daripada Allah. Aku dah bagi kamu peringatan, maka aku dah tak boleh bersedih lagi lah terhadap orang-orang yang kafir. Aku dah tunaikan kewajipan aku. Aku dah sampaikan dakwah dan nasihat yang sempurna. Aku dah usaha sebaik mungkin supaya kamu beroleh petunjuk. Tetapi semua itu tidak memberikan manfaat kepada kalian. Kerana Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan. Sesekali mereka tidak akan mendapat pertolongan. Aku tidak bersedih hati dengan apa yang telah menimpa kalian. Sebab kalian sendiri yang cari pasal. Kamu yang tidak mau menerima nasihat aku. Kamu tidak takut kepada azab Allah. Maka sebab tu Nabi Syuaib kata, فَكَيْفَ آسَى How I could be sad? Aku tak boleh bersedih kepada kaum-kaum yang kafir. Ya, kepada orang-orang yang tak mau nak menerima kebenaran, orang-orang yang tak mau kembali kepada Allah. Maka Allah telah menimpakan azab kepada mereka yang tak dapat ditolak, yang tak dapat untuk sesiapa pun halang, dan tak ada sesiapa pun yang mampu melarikan diri daripada azab Allah tersebut. Al-Hafiz Ibn Asakir, dia ada sebut dalam kitab Tarikh daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi Syuaib ini datang selepas daripada era Nabi Yusuf alaihi salam. But Wahab bin Munabbih dia pula sebut bahawa cerita yang lain. Dia ada sebut beberapa riwayat sirah ni sampai Syuaib dan orang-orang mukmin ada tinggal di Mekah, meninggal dekat Mekah. Mana kubur mereka ini berada di belah barat Kaabah, antara Darun Nadwah dan rumah Bani Sahab. Wallahu ta'ala alam.
tentang kisah dia tentang status perkara tersebut, adakah selepas berlakunya peristiwa tersebut Nabi Shu'aib pergi ke Mekah, sedangkan kita tahu pada zaman Nabi Ismail alaihi salam yang datang ke Mekah masa tu masih lagi belum ada apa-apa kesan, yang mana tak ada sesiapa pun yang tinggal di kawasan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Dan baik, saya bukakan dulu sesiapa untuk di kesempatan yang akhir ini, sesiapa yang nak bertanya, maka ahlan wa sahlan. Kalau apa jawapan yang saya ada, insya-Allah saya akan cuba untuk nak kongsikan. Dan kalau tak tahu, saya akan cakap wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang tanya, betul ke Nabi Musa dan Nabi Shu'aib hidup sezaman? Macam yang kita bagi tahu tadi ada sebahagian ulama mengatakan bahawa dia ada pelbagai riwayat. Awal-awal tadi kita ada mention macam-macam. Ada pandangan mengatakan bahawa Nabi Shu'aib ni actually hidup pada zaman Nabi Lot. Kan dia, ataupun sebab dia kahwin dengan puteri anak kepada Nabi Lot alaihi salam. Tetapi ada riwayat yang tadi kita baca sebagai satu hadis yang dhaif, yang mana Nabi Shu'aib ini dikatakan hidup juga pada zaman Nabi Musa, sebab Nabi Musa ni datang kemudian. But if kalau kita nak lihat perkara itu selepas daripada zaman Nabi Yusuf, maksudnya dia datang selepas Nabi Yusuf, sebab Nabi Yusuf dengan zaman Nabi Ibrahim ni jauh lah. Jauh lah, sebab Nabi Yusuf ni dia adalah cicit kepada Nabi Ibrahim. Anak dia Yusuf, anak kepada Yaqub, anak kepada Ishaq, anak kepada Nabi Ibrahim. Dan di bawah Nabi Yusuf itu dikatakan juga sebahagian daripada sejarawan Islam, zaman Nabi Musa nak sampai kepada zaman Nabi Yusuf itu pun ada few hundred years. Jadi either one, sama ada Nabi Shu'aib itu hidup pada zaman Nabi Musa, yang dikatakan bahawa dalam hadis dhaif tu Nabi Musa ni, Allah hantarkan Nabi Musa ini untuk berkhidmat kepada Nabi Shu'aib, yang dikatakan dua gadis perempuan tu kan adalah anak kepada Nabi Shu'aib. Sama ada itu adalah zamannya ataupun dia hidup di zaman awal dulu, zaman Nabi Lot alaihi salam, yang begitu jauh kita kata zamannya dengan zaman Nabi Musa. Jadi wallahu ta'ala alam, either one perkara tersebut. Ada yang tanya lagi, Assalamualaikum Ustaz, kenapa penulisan Al-Quran tidak ikut kronologi? Maksudnya macam mana bentuk penulisan Al-Quran dalam bab apa yang tidak ikut kronologi itu? Mungkin saya perlukan penjelasan lebih lanjut tentang soalan tersebut. Okey, ada yang tanya lagi, Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak wujudkan kejujuran di dalam perniagaan? Kejujuran is something yang berbentuk transparent. Maksudnya bila kita jujur ni, kita adalah manusia yang transparent. Kita berani untuk nak memperkatakan kebenaran sekalipun kita di pihak yang rugi. Orang yang tidak jujur, dia takut dirinya dalam keadaan kerugian. Sebab tu dia tak berani nak berlaku jujur, sebab dia takut dia tak nak berada di dalam kerugian. Sebagai contoh dalam perniagaan, sometimes kalau kita tahu kita berlaku jujur, kita akan rugi. But kita pilih keuntungan duniawi berbanding barakah yang telah Allah janjikan kepada kita. Maka yang itu, it depends on our sikap. Sama ada kita berani untuk nak menanggung kerugian duniawi di pihak kita demi untuk nak mencapai manfaat ukhrawi ataupun tidak. Dan kita kena percaya jujur ini adalah sumber rezeki. Sumber rezeki kita. Dan insya-Allah perbahasan mengenai rezeki ini tak lama lagi insya-Allah saya akan keluarkan untuk nak kita dapatkan manfaat daripada Quran dan hadis. Dan apa yang Nabi sebut dalam hadis itu memang betul. Dan kita kena percaya orang yang jujur, insya-Allah mereka itulah yang akan mendapat rezeki Allah Azza wa Jal
yang barakah, walaupun kita rasa kita di pihak yang rugi, walaupun kita rasa keuntungan kita sikit, tetapi dengan barakah lah, macam kita bagi tahu Allah berikan keberkatan yang sikit tu akan kelihatan banyak dan akan dirasakan banyak manfaatnya insya-Allah. Kalau kita ada 2 juta sekalipun tak ada barakah, tantah 2 juta tu kita duk perhabis kat maksiat, perhabis dekat benda-benda yang sia-sia yang tak akan membuatkan kita mendapat manfaat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum doktor, kita ada satu soalan daripada Zoom. Dia tanya, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal daripada mana? Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berasal daripada susu galur Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ada 2 anak, satu Nabi Ishaq dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah abang, Nabi Ishaq adalah adik. Daripada keturunan Nabi Ishaq ni datangnya para nabi, para anbiya daripada kalangan Bani Israel, beribu-ribu banyaknya. Tetapi dalam keturunan Nabi Ismail alaihi salam, the only one, tak ada siapa-siapa pun daripada keturunan Nabi Ismail tu yang menjadi rasul ataupun nabi, kecuali penutup para anbiya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya Nabi Muhammad berasal daripada mana? Saya sebutkan keturunan Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian daripada Adnan sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam ada diperselisihkan nama-nama ataupun bilangan generasi di antara zaman tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah daripada keturunan Nabi Ismail AS, yang mana Nabi Ismail ni dia adalah bukan keturunan Arab pure, tetapi dia adalah yang dipanggil sebagai Arabun Musta'ribah, iaitu Arab yang campur. Dia asalnya bukan daripada keturunan Arab, tetapi dia berkahwin dengan puteri Bani Jurhum, yang mana daripada kalangan Arab pure yang datang daripada suku Ya'rab bin Qattan, datang daripada Yaman. Dan bila berkahwin, maka akhirnya dia mix dan dia belajar bahasa Arab, budaya bahasa Arab semua, maka daripada situlah datangnya susu galur Arab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang datang daripada keturunan Nabi Ishaq alaihi salam itu dipanggil sebagai Bani Israel. Sebab Israel itu dia merujuk kepada Nabi Yaqub. Itu adalah nama Nabi Yaqub alaihi salam. Kullu ta'ami kana halal li Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Allah pun panggil Nabi Yaqub itu dengan panggilan Israel. So anak-anak kepada Yaqub, so itulah dipanggil sebagai Bani Israel. Baik, kemudian kita tengok lagi ada soalan-soalan yang ada. Saya masih lagi tak faham, ada yang tanya kenapa penulisan Al-Quran tidak ikut kronologi sejarah seperti dalam kitab Injil. Sejarah tu sejarah para anbiya ke, sejarah apa ke, itu semua ada susunan penulisan Al-Quran ni semua adalah tauqifi daripada Allah. Maksudnya benda yang telah ditentukan Allah. Apa yang Nabi kata ayat ni terletak pada ayat, ini terletak pada huruf, yang ini terletak pada surah sekian-sekian, semuanya datang daripada Allah Azza wa Jal. Yang mana itu satu persoalan yang susunan, kita tahu dia susunan tu akan ada hikmah, akan ada mukjizat yang tersendiri. Tetapi ini semua bukan daripada ijtihad para ulama, tetapi telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal sekian mana dulu, mana yang dulu, dan kemudian semuanya telah diperintahkan kepada malaikat Jibril untuk nak disampaikan kepada umatnya. Kemudian ada yang tanya, hadis sekatan dinar dirham daripada Syam, Iraq dan Mesir, apakah maknanya dalam hadis itu bila diulangi 3 kali kita akan kembali seperti mulanya? Wallahu ta'ala alam, saya pun tak got it apa yang dimaksudkan di dalam soalan ini. Adakah ianya berdasarkan kepada hadis ataupun kepada Wallahu ta'ala alam.